undian untuk tambahkan bajet lebih 7 bilion ringgit kerana ada kementerian-kementerian baru. Langsung tak ada kena-mengena Covid, tuan-tuan. Apa Najib Razak kata? Dia kata, apalah Pakatan Harapan ni menolak rang undang-undang ataupun tambahan bajet untuk kita menangani Covid. Ini menunjukkan Pakatan Harapan langsung tak nak jaga rakyat, katanya. Ini satu penipuan terang-terang, tuan-tuan. Kerana apa yang telah diusulkan, dibahaskan dan diundi dalam Dewan Rakyat baru-baru ni tak ada langsung kena-mengena dengan Covid. Soal bajet Covid ni, seperti mana Datuk Seri Saifuddin Nasution sebut tadi, besok baru mula. Besok ni di Parlimen, hari Isnin, akan kita mula bahas mengenai bajet Covid yang baru. Yang sebelum ni tak ada kena-mengena dengan Covid. Inilah masalahnya, tuan-tuan. Yang Tun kata, bila orang tu tokrat, maksudnya dia ni penipu, pencuri, penyangap. Tiga ni senang kita nak faham. Jadi penipuan demi penipuan dibuat semata-mata nak memutarbulatkan fakta, semata-mata nak mengelirukan rakyat, semata-mata nak menggambarkan seolah-olah Pakatan Harapan ni paling haprak lah, dia kata. Pada waktu yang sama, masa PRU 14 hari tu kita kempen, kita terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan, apa sebabnya kita kena jatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Saya dulu pun datang daripada BN, tuan. Saya pernah menjadi menteri besar daripada Barisan Nasional. Tetapi saya faham apa sebenarnya sudah berlaku. Dah teruk, dah rosak. Barah tu dah tak boleh buat apa-apa dah. Nak potong kaki pun tak boleh, tuan. Kena tukar terus. Maka kita terangkan dalam kempen-kempen pilihan raya umum 14 bersama rakan-rakan daripada parti-parti komponen Pakatan Harapan yang lain mengenai 1MDB, SRC, tabung haji, mengenai Felda, macam-macam isu kita terangkan. Kalaulah waktu itu dianggap sebagai hanya dakwaan semata-mata, kononnya yang kami katakan itu tidak berasas, tidak ada fakta, tanpa apa-apa bukti. Nah, kali ini di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, yang mana Najib Razak sendiri seorang anggota dalam Perikatan Nasional itu, Mahkamah sudah mendapati beliau salah di dalam 7 kesalahan dan didenda 210 juta ringgit, tuan-tuan. Dan bagi 7 kesalahan itu, kalau campur setiap hukuman penjara 72 tahun, seharusnya dipenjarakan. Ini seorang bekas Perdana Menteri Malaysia yang telah mencemar nama baik Malaysia. Satu dunia tahu berapa banyak dokumentari di luar negara itu yang bercakap mengenai 1MDB, yang mana membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan mencemar nama baik kita. Jadi ini bukan soal dakwaan lagi. Ini soal jenayah yang sudah pun sah disiasat dan dihukum orang yang terlibat. Tetapi tanpa segan silu, tuan-tuan, dia datang ke Selim. Berapa kali dah datang? Kat dia 2 kali, 3 kali dah. Dia datang ke Selim ini. Apa dia kata? Dia kata dia minta sangat-sangat orang Muslim pilihlah calon Barisan Nasional, katanya. Sebab bila orang Muslim pilih Barisan Nasional dalam PRK Muslim ini tanda bahawa tuan-tuan dan perempuan simpati kepada dia. Ini dia kata, tuan-tuan. Undi untuk calon Barisan Nasional bermakna simpati kepada Najib. Adakah ini masanya kita nak bersimpati kepada seorang penjenayah, tuan? Wahal pilihan raya kecil ini sebenarnya adalah mengenai tuan-tuan dan perempuan lah, mengenai rakyat Islam ini. Siapa agaknya
yang sepatutnya layak menjadi seorang wakil rakyat, berkhidmat untuk tuan-tuan dan perempuan, membela nasib tuan-tuan dan perempuan, dan menyelesaikan masalah demi masalah yang mungkin timbul. Ini bukan soal Najib Razak. Kenapa pula dia pula yang datang bercakap begitu? Dia kata pula calon BN ini mewakili dia, kalau pilih dia maka simpatilah kepada Najib. Dan tambah pula lagi, nak merosakkan masyarakat kita. Disuruhnya anak-anak muda kita, termasuk anak-anak kecil tuan, pakai t-shirt yang tertera di atas t-shirtnya, malu apa bosku. Dia kata mencuri itu satu perkara yang tak perlu kita rasa malu. Sejak bila pula orang Melayu, orang Islam diajar supaya tak payah bersifat malu? Kita lah orang Melayu ni lah yang paling rasa malu kalau kita tersilap. Kalau kita buat satu kesalahan, kita kalau boleh nak tutup muka kita, kita nak sembunyi muka kita kerana rasa malu. Tetapi tidak, dia datang lagi, ya, dengan escort, ya, bawa kereta besar-besar masuk dalam kawasan, kemudian nak racun habis pemikiran masyarakat di Selim ini. Saya merayu sangat-sangat tuan-tuan dan perempuan. Bukan soal Selim saja, tetapi demi masa depan anak cucu cicit kita, pastikan di dalam PRK Selim ini kita memberi kemenangan kepada saudara Amir Kusyari Muhammad Tanusi, kerana beliaulah yang akan membela nasib tuan-tuan dan perempuan sebaik-baiknya, insya-Allah. Boleh tuan? Itu yang saya harapkan.